China, sebuah negara yang wujud kira-kira 3,500 tahun yang lalu di Asia Timur. Ia juga antara negara paling awal menerima kedatangan Islam. Perkembangan Islam di China bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi, dan bermulalah penerimaan agama Islam melalui pelbagai pentadbiran dinasti, sehingga sumbangan umat Islam di China telah mempercepatkan kemajuan dan ketamadunannya. Perkembangan Islam di negara ini telah menelusuri zaman yang begitu panjang dan menyimpan pelbagai catatan sejarah yang membawa kepada peradaban Cina yang membentuk pelbagai etnik Islam di sini. Selain menjadi tumpuan lokasi dagangan dunia, ramai penduduknya juga berhijrah keluar dari negara China, memulakan kehidupan sebagai saudagar atau peniaga. Sajian yang terkenal di utara negara China dibawa ke Malaysia sebagai pengenalan untuk menawarkan selera berbeza bagi penggemar hidangan masakan Cina Muslim di sini. Langkah ini bukan sekadar percubaan, namun sebagai permulaan pertama memperkenalkan hidangan dari daerah Lanzhou yang mewah dengan sajian panas, pedas dan berasaskan kambing. Kisah kegigihan pemilik restoran Al-Amber kami kongsikan. Nama saya Ismail Noh alias Cui Wei. Cui Wei nama saya Cina. Ismail Noh saya punya Islamic name. Saya kira keturunan orang Islam di China. Mak bapa saya, nenek moyang saya orang Islam. Saya bukan convert daripada non-Muslim ke Muslim. Berasal dari Lanzhou, sebuah ibu kota dan bandar terbesar di Gansu, wilayah di barat Laut China. Kedudukannya di hulu Sungai Kuning dan dilitupi pergunungan di bahagian utara dan selatan pinggiran bandar menjadikan Lanzhou sebagai salah satu destinasi pelancongan negara China. Restoran Al-Amber yang pertama dibuka selepas Hati Terpaut di Malaysia. Menuntut ilmu dalam program pertukaran pelajar di salah sebuah pusat pengajian di Terengganu, menguatkan lagi cintanya untuk kembali ke Malaysia dan memulakan kerjaya di sini. Saya ada balik China setahun. Balik China memang rasa tak berapa sesuai. Jadi renduk Malaysia juga. Jadi patah balik di sini jadi seorang Melayu punya pembantu. Mula-mula tolong dia jadi translator, purchaser. Dia selalu ada beli barang dari China. Jadi saya yang jadi tukang tolong dia import barang daripada China jual di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia hampir 26 tahun. Kita kira sudah biasa hidup di sini. Memang suka tinggal di sini walaupun dia punya ekonomi kewangan dia semaju serupa China, tapi di sini
untuk Cina atau Cina Muslim memang paling sesuai orang Cina Muslim duduk di sini sebab dia rakyat majoriti orang Islam, kerajaan Islam, dia memang sama orang Cina Islam memang ada jaga. Pelbagai bidang dicubanya, namun hati tidak serasi. Memikirkan industri makanan mempunyai potensi, Haji Ismail terus memberanikan diri. Sebelum saya buka kedai makan, saya ada buat bisnes lain macam bisnes trading. Tapi bila rasa tak berapa senang hati untuk menjalankan bisnes kain, jadi saya fikir nak buka kedai makan. Kenapa? Sebab di China, dia certain area walaupun owner orang Islam, majoriti orang Islam yang pergi makan di sana, tetapi dia ada jual arak, dia ada jual alkohol. Daripada situ orang yang kuat agama dia buka kedai makan, langsung dia tak jual alkohol, arak sebagainya lah. Jadi saya ada kawan, classmate, dia orang 6 orang kongsi termasuk saya buka satu kedai di Lanju. Kemudian sampai tahun 2015 bila saya tak ada choice untuk cari makan. Jadi saya bincang sama kawan saya di China, dia kata, okey, sekarang sudah sampai masa kita buka first international outlet di Malaysia. Itu jam saya sebagai wakil Amber daripada China buka kedai makan di sini sampai sekarang. Cetusan ilham pemilihan nama restoran yang sesuai cukup diteliti. Al-Amber dipilih dari bahasa Arab yang ternyata membawa maksud tersendiri. Kita pilih Amber sebab mula-mula tahun 2010 kita memang ada ada cari banyak nama, macam-macam punya nama. Tapi last kali kita pilih Amber sebab owner Amber 6 orang ni, dia orang semua bis bahasa Arab atau bis Islami. Jadi dia pilih Amber daripada bahasa Arab, Al-Amber. Dia macam satu belian yang patu tu, orang Arab dia suka pakai tu. Sampai hari ini di China, Amber restoran sudah ada 43 cawangan. Di Malaysia, alhamdulillah kita sudah ada 3 cawangan. Satu yang ni kira HQ di Bansar South, Jalan Kampung Kerinci. Nombor 2, Wang Utama Shopping Mall. Nombor 3, Pavilion Shopping Mall. Ini saya yang jaga semua 3 outlet ni lah. Di Lanzu, menu kambing menjadi sajian utama penduduk. Ia juga salah satu hidangan istimewa di restoran ini. Okey, di Amber dia memang banyak menu. Kalau ikutkan kita punya menu di HQ di China, memang lebih 100 menu ada. Tapi kita punya kelebihan tu kambing, panas dan pedas. Sebab kita di kawasan udara, kawasan Pukau. Jadi sana memang suhu dia sejuk. Orang suka makan panas dan pedas. Dia tak macam orang selatan China. Orang China yang lokal sini, dia memang dari selatan China. Di situ memang cuaca panas. Dia pun tak biasa makan makanan pedas dan panas. Di sini macam roasted lamb chop, yang kambing tu memang famous. Menu pilihan saya ialah kambing goreng berempah. China ni luas, tapi Amber ni dia bawa makanan utara yang pedasnya seperti kita di Malaysia, dan cara gorengannya memang menarik, dan rasa kambingnya pula ada perbezaan dengan kambing yang kita temui di negara kita. Tapi kambing tu dia ada macam-macam dia. Baik kambing dia kambing sup, ada roasted lamb, ada two-bit lamb, dan ada sinjang lamb.
Selain pada kambing tu, kita memang mi tari. Mi tari dia memang ada banyak jenis. Mi tari sup, mi tari kore, mi tari bersama kuah. Saya sebenarnya sebelum Amber dibuka, saya dah mengenali owner Amber ni. Haji Ismail ni dia ada keistimewaan dia. Dia belajar di Malaysia. Beberapa tahun dia belajar di Terengganu. Bererti dia sudah boleh sesuaikan diri dia dengan masyarakat kita di dalam negara kita. Dia sudah memahami tentang budaya kita. Dan pada masa yang sama, dia petah bercakap dalam bahasa Malaysia. Berada di bumi yang asing dari negara asal memerlukan kecekalan dan ketabahan hati yang teguh. Apatah lagi membina perniagaan di sini. Sudah tentu pelbagai onak dan duri yang perlu ditempuhi. Mula-mula tahun 2015 bila kita sudah buka outlet pertama Amber, mula-mula starting 3 bulan, 4 bulan memang bisnes kurang. Jadi inilah satu cabaran yang paling besar. Tapi after kita jumpa kawan-kawan imam masjid atau konsultan, kita bincang sama dia orang, kita sudah dapat confident. Sebab apa? Kita ada buat rekod. Jadi daripada mula-mula buka, setiap bulan customer kita ada increase ke tidak. Bila tengok kaji balik, setiap bulan dia ada naik 17%, 18% sampai after 5 bulan, dia setiap bulan memang nampak dia punya increase memang terang. Jadi di situlah kita ada sikit confidence. Bila kita jumpa kawan-kawan, dia orang selalu ada bagi komen. Ini orang Melayu suka cara masakan macam mana, yang macam ada stranger punya rempah ratus dia boleh kasih kurang ke. Jadi kita ikut dia punya komen, memang lama-lama sudah jadi Amber Malaysia punya SOP yang special. Dia memang berbeza sama SOP sama China. Ada menu di China, semua orang suka. Orang Chinese dia suka. Tetapi bila bawa di sini, makan sini orang tak berapa terima, tak berapa suka. Yang orang sini suka, tak semestinya orang Cina di sana suka. Sebab apa? Ini budaya lain. Dia punya cita rasa pun lain. Itulah cabaran bagi Amber, cabaran satu juga. Jadi kita kena mesti faham orang dia letak di sini dan dia punya selera sini. Jangan 100% kalau ikut selera sana memang tak jadi di sini. Okey, food ini dia ada kaitan dengan culture. Kalau kita nak makan sesuatu, makanan sesuatu komuniti itu, dia mesti dimasak oleh komuniti itu sendiri. Dan bahan-bahan yang menjadi ramuan makanan itu mesti datang daripada komuniti itu sendiri. Kemudian tukang gorengnya juga, dia punya autentiknya itu mesti dari sana. Dan itulah dia kelebihan yang ada pada Amber sebab segala-galanya dibawa dari sana.
Malaysia punya amber, dia punya SOP sudah ikut selera orang Melayu. Orang Melayu dia suka pedas sikit lagi. Ada dah beberapa rempah ratus di China kita pakai, tapi orang Melayu dia langsung tak suka. Jadi kita kurangkan rempah ratus yang tu. Ada dari bahasa Cina dia panggil huajiao, kuming. Kuming orang Melayu memang langsung tak suka makan. Jadi di China semua orang pandai dan suka makan kuming. Jadi bila kita mula-mula masuk sini, orang Melayu dia test dia kata ini rasa dia pelik sikit. Jadi kita kasih ubah SOP kita. Yang kita dari China kita masuk sini yang kuming, bahasa Cina dia panggil huajiao, ada sanai, itu semua kita dari China kita beli. Yang biasa punya macam apa black pepper, ginger semua kita beli di sini. Daripada China memang sudah ada lebih 10 chef. Dia daripada chef Midari, chef Masa dan chef kita panggil Coup Dishes. Dia ada chef yang roaster, dia macam dia boleh buat pejinta, boleh buat kebab. Ada yang chef yang betul-betul dia mahir di bidang Coup Dishes. Yang jenis macam ni di Malaysia memang susah dapat chef macam ni. Jadi bila dia mula-mula masuk sini, communication sama orang bekerja di luar ada depan punya memang susah sikit, macam ayam sama itik. Sebab yang luar punya, yang flow punya bekerja orang tempatan. Jadi communication agak susah sikit. Dan alhamdulillah, jadi kita ada orang Melayu pandai bercakap bahasa Cina. Ada orang tempatan Cina, dia jadi bridge, dia boleh translate. Jadi kita bolehlah solvekan problem kita ni. Yang lagi satu cabaran yang latest punya, memang ini cabaran kira memang besar. Sebab COVID-19 ni memang infect semua seluruh dunia, termasuk Malaysia. Jadi amber termasuk infect lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang amber boleh secara senang boleh continue, boleh sambung operasi, sebab memang kita memang selalu bila time senang kita ada untung, ada tu kita ada kena buat satu saving supaya time susah kita pakai yang fund saving untuk jalankan bisnes. Kalau kita nak maju dalam perniagaan, kita kena ada rantaian. Macam Haji Ismail, dia ada rantaian perniagaan dia dengan kampung dia. Kalau you tanya dia, modal dia daripada mana, dia akan kata daripada kampung dia. Kampung dia tu mungkin koperasi. Bila dia ada rantaian dalam perniagaan, secara tidak langsung, dia tidak ada masalah dari segi ekonomi itu sendiri. Dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah COVID-19 pada masa sekarang, saya nampak Amber walaupun ada masalah tetapi tidak begitu ketara kerana dia mempunyai modal yang kukuh, modal yang kuat. Dia boleh survive dalam keadaan orang lain tak boleh survive. Pelbagai menu dari Lanzo diperkenalkan di sini. Nak cerita clean noodle with red pepper. Dia punya bahasa Cina dia panggil mala confirm. Dia satu jenis makanan daripada Sichuan province.
kita punya masakan Amber atau masakan Cina Muslim, dia ada campur beberapa negeri punya masakan, termasuk masakan dari negeri Xinjiang. Ada masakan daripada Sichuan, Qinghai dan Gansu. Sebab dia orang punya selera lebih kurang sama dan kawasan dia lebih kurang sama. Semua di kawasan Bukit Bukau. Jadi orang sana semua orang suka makan panas dan pedas. Yang makanan ini memang orang suka, kalau suka makan pedas memang makanan dia. Dia cukup panas sebab dia ada campur 2-3 jenis cili. Dia ada cili api, dia ada satu cili daripada Sichuan, dia kecil tapi cili ni dia dalam cili tu dia banyak minyak cili tapi dia cukup pedas. Clean noodle ni dia punya bahan-bahan dia tidak ada banyak. Dia ada 2 saja, cili dan clean noodle. Clean noodle kita panggil clean noodle, dia bukan mi tari punya noodle. Dia memang satu jenis macam mi hong punya jenis. Cuma dia saiz dia macam kuih tiaw punya saiz, takuan. Okey, ini kita masak dulu, sudah masak. Okey, kemudian kita buat kuah dia. Kuah dia daripada kacang, adalah dia punya sayur-sayur sikit. Clean noodle with red pepper ni, dia ada 2 rasa yang penting, 2 rempah ratus. Satu cili, memang dalam situ ada 2-3 jenis cili. Dan ada lagi satu rempah ratus nama dia kumin. Bila kita makan kumin ni, lidah kita macam peram. Orang Melayu memang tak suka, jadi Amber sudah kurangkan rempah yang ni. Jadi bila sudah clean noodle sudah masak, kita buat kuah dia, masuk semua rempah ratus, kasih campur. Bila time musim sejuk, bila ada di China ada salju, orang semua suka makan ni. Hidangan clear noodle ini sememangnya telah diubah rasanya untuk disesuaipadankan dengan selera masyarakat setempat di sini. Mi tarik menjadi hidangan utama pilihan pelanggan di restoran ini. Kalau kita sebut mi tarik, dia nama general. Dia ada beberapa jenis. Ada mi tarik sup, maknanya dia panas. Ada mi tarik goreng. Bila mi sudah tarik, dia kasih sejuk sikit. Kemudian dia goreng sama sayur-sayur atau daging-daging. Sayur cemtawan, mushroom. Atau dia hanya goreng sama kambing saja. Adalah mi tarik sejuk. Bila musim panas, mi tarik kan dia buat, siap dia tunggu. Kemudian dia buat lagi satu jenis sayur-sayuran punya kuah. Jadi tunggu sejuk, dia kasih campur, dia panggil liang atau lamen. Kalau di China,
mi tari memang very popular di satu kawasan nama dia Lanzhou. Lanzhou satu bandar besar daripada Gansu Province. Kalau ikut sejarah, China memang kalau orang Cina di kawasan udara dia makan mi tari sudah beratus-ratus tahun. Jadi daripada tahun 80-an orang udara dia pergi semenanjung China termasuk selatan, dia buka kedai makan, dia tulis nama Lanzhou Ramen, maknanya mi tari pada kawasan Lanzhou. Sebab semua orang tahu memang kalau mi tari pada bandar Lanzhou memang sedap. Jadi dia memang sudah popular Lanzhou Ramen. Kalau kita cerita mi tari, dia jenis tari itu ada berapa jenis. Kalau nak tahu macam mana jadi pandai mi tari, kalau tari saja mungkin nak kena belajar dalam 6 bulan ke 9 bulan, orang boleh faham, orang boleh mahir untuk tari mi tari. Tetapi kalau nak jadi mi tari chef, sekurang-kurangnya dia punya pengalaman kena lebih 3 tahun. Sebab apa? Dia tari pada tepung, bila nak kacau jadi gantung, nak tari, kadang-kadang cuaca sejuk lain cara, cuaca panas lain cara, kadang-kadang air sudah letak lebih, macam mana nak tari? Jadi nak campur tepung lagi ke, itu memang kritikal sikit. Jadi kena lebih 3 tahun punya pengalaman baru boleh panggil mi tari chef. Tadi kita ada masa mi tari cendawan. Kita kena sediakan daging kambing, cendawan, cili merah dan black fingers. Dia kena campur lagi rempah ratus atau sos dia. Macam si black pepper, kena ada bawang besar, kena ada cili padi, ada yang lain-lain lah macam si juga ada kecap, adalah yang paling cantik kena ada minyak bijan. Kalau biasa di China utara orang suka minyak bijan. Sebab dia punya bau betul-betul manis. Cara masak, okey, kita kena masuk minyak masak dulu, tunggu dia cukup masak. Okey, kita terus masuk daging kambing, tercampur lain-lain sayur macam bawang putih, bawang besar, cili semua, goreng-goreng, tengok sudah daging dia punya warna sudah lain sikit. Okey, kita campur cendawan dan cili besar merah. Jadi goreng-goreng, tengok sudah cukup masak, tengok sudah masak. Okey, kita keluar, kita tunggu, ambil yang tadi yang sudah masak punya mi tari, kita tuang atas dia. Itulah jadi mi tari mushroom. China dia sama sini dia ada sikit beza dari cara masak. Okey, China dia di sana dia orang masak, dia kena betul-betul 2 poin kena jaga. Satu, api punya temperature. Dia kena, kalau ada bahan dia kena betul-betul cukup panas, api punya temperature kena panas, baru boleh jadi. Kemudian masa. Okey, ada sayur dia hanya masak untuk 1 minit, 30 saat baru boleh. Kalau you sudah masak lebih masa, dia sudah macam tak crunchy, memang tak sedap.
Jadi 2 poin, satu masa, satu yang api punya temperature. Kemudian kita cerita tadi yang sudah masak punya black fingers dan onion. Dia sepatutnya masakan Cina dia ada beberapa jenis. Dia satu dia panggil section masak panas. Satu dia panggil masak cool dishes. Kalau cool dishes macam sini punya dessert. Jadi musim panas orang suka makan sejuk. Jadi yang kita punya black fingers, bahan-bahan dia okey, black fingers yang paling bagus dia semula jadi punya black fingers. Onion, bawang putih, bawang besar. Kalau biasa kalau bawang besar China, India dan Egypt punya dia punya kualiti bagus. Bawang besar. Kemudian cili merah yang besar punya. Ini 3 dia punya main course. Kemudian minyak bijang, jus limau, chicken store, sauce chicken store. Yang 3 ni memang important. Lain-lain macam dia punya tambahan macam garam, kecap, vinegar, semua dia punya tambahan. Yang 2-3 jenis ni mesti kena ada. Yang 3 tadi black fingers, bawang besar sama cili besar merah, kita potong-potong halus, kita masuk dalam kuali atau macam bekas kita campur sama rempah ratus kita atau jus kita, saus tu campur-campur terus serve sama keluarga ke sama customer. Biasa di China, kalau dia ada kenturing kahwin ke atau dia ada majlis tahlil Quran ke apa ke, dia biasa dia serve 4 jenis cool dishes dulu. Bagi orang dia macam makan dessert dulu. Bagi 4 jenis dessert, cool dishes makan dulu, kemudian baru serve masakan panas-panas. Last sekali dia bagi masakan sayur-sayur. Ujung sekali dia bagi satu sup, dia bagi tahu orang, ini yang last. Lepas sup tidak ada lagi. Itu cara Cina Muslim di sana di utara China. Di Malaysia atau di Kuala Lumpur, itu orang jual tu orang Cina yang non-Muslim, makanan dia tak halal. Tetapi saya tahu tak kira orang Cina, orang Islam dari China ke atau orang Melayu, orang Islam ke, memang ada orang dia suka makan itu atau dia nak cuba makan itu tapi dia tak boleh pergi kedai no halal. Jadi saya situ tengok ada satu cam kita boleh promote itu kepada orang Islam atau orang Melayu supaya dia boleh rasa itu.
Yang 80 ini di Amber kita sekarang ada dua cara masakan. Satu Beijing Duck. Cara dia 100% serupa 80 yang di Beijing. Dia roaster dan dia makan sama si roti, campur dia punya saus, campur dia punya sayur, makan. Satu cara. Lagi satu cara kita panggil Shanghai Duck. Shanghai Duck tu dia punya rasa dia macam ikut orang selatan China, Shanghai. Dia makan manis. Jadi 80 ni dia rasa dia manis. Ikan kita memang nak ikan ada beberapa jenis ikan, ada tapi ikan tu jenis dia daripada ikan siakar, kerabu itulah. Jadi ikan dia punya masakan kita panggil steak, brown sauce, ada lagi sweet sour. Sweet sour dia macam orang Melayu punya ikan masa tiga rasa. Dia ada manis sikit. Ada lagi satu ikan tu dia bersama sup. Rasa dia masam. Itu masakan daripada Sichuan. Dia pedas dan masam. Rasa dia hampir serupa orang Thailand punya tom yum. Sayur memang di Amber tu sayur ada macam-macam jenis. Sebab orang Cina kan dia memang suka makan sayur. Kalau di HQ China, kita punya sayur saja menu ada lebih 60 jenis. Di Amber sini mungkin ada beberapa belas, 11 ke 15 ke, saya tak ingat semua. Jadi semua sayur macam black fingers, brokoli, ubi gendang, semua dia ada macam-macam di masakan. Dia ni memang buat apa-apa memang bersungguh-sungguh. Saya mengenali dia agak lama. Dia bersungguh-sungguh, dia all out. Tahun 2018 kita punya plannya, tahun 2021 kita mungkin plannya nak buka sekurang-kurangnya kena buka 5 branch. Satu di Putrajaya, satu di Terengganu, satu di area Ampang, lagi satu mungkin di Shah Alam. Tapi oleh COVID punya masalah, kita hanya boleh buka 2. Satu di area KLCC, Jalan Ampang, dan satu lagi di Kuala Terengganu, Bazar Warisan. Sebab untuk buka cawangan di Terengganu memang plan sudah lama. Jadi tahun ni insya-Allah jadi buka. Kemudian mungkinlah Amber akan buka setiap negeri satu cawangan. Mana pihak dia suka nak join venture sama saya, kita sama-sama buka franchise. Jadi bila ada license franchise, mungkinlah setiap negeri kita boleh buka 5 cawangan. Kerajaan Malaysia dia kan daripada 10 tahun dulu dia sudah ada satu program dia panggil Malaysia is my second home. Jadi saya punya partner semua orang suka program ni, semua sudah dapat visa MM2H. Jadi bila buka kedai Amber, dia orang pun senang datang sini untuk tengok kekembangan bisnes Amber macam mana. Dan dia orang bila sampai sini, dia suka budaya sini, dia suka suasana Malaysia. Jadi dia akan continue buka lagi ramai.
kita perlu terima hakikat bahawa dalam China, budaya China, dia sudah mewarisi DNA perniagaan ini lebih 5,000 tahun. Dan di sinilah kekuatan yang ada pada Haji Ismail. Saya lihat dia ada kekuatan. Maknanya DNA-nya dah ada. Kemudian Amber ni mempunyai dokongan yang kuat daripada rangkaian dia di seluruh dunia. Dan daripada sini saya tengok dengan kehebatan masakan keistimewaan dia, dan semua ini, ramuan ini semua memberi suatu harapan bahawa Amber boleh pergi jauh. Jadi prospeknya sangat baik, dan saya di peringkat ini saya ucap tahniahlah kepada Tuan Haji Ismail kerana menyediakan pilihan kepada kita di Malaysia dengan makanan istimewa yang dibawa daripada utara China ke Malaysia. Okey, saya punya harapan Amber di Malaysia sekurang-kurangnya kita kena buka 100 cawangan. Tapi belum tahulah dalam berapa tahun kita boleh sampai cita-cita yang ni. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tengok rezeki sampai mana. Atau tengok kita punya partner yang akan datang dia macam mana kemampuan dia. Jadi mungkinlah dari Amber sini kita mahu setiap tahun buka 2-3 outlet. Kemudian tengok franchise punya permintaan. Sejauh lebih 4,000 kilometer, meninggalkan negara kelahiran, meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara, Haji Ismail ingin terus melakar kejayaan yang sudah diatur sekian lama. Biarpun bukan mudah untuk memiliki impian yang dicita-citakan, biarpun harus berdepan pelbagai pengorbanan, dia nekat mengatur langkah demi melihat restorannya menjadi dambaan pelanggan. Semoga nama Al-Amber yang memberi makna indah terus bersinar bak permata berharga.